Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Faris Official. Hari ini saya berada di satu kawasan iaitu di Fikran Nasaruddin. Nak tunjuk kepada kawan-kawan semua tentang satu lagi projek, iaitu projek yang akan datang ataupun projek tak tahu jadi ke tak. Saya berada di kawasan Fikran Nasaruddin, iaitu dengar kabar-kabar angin mengatakan kerajaan sedang meneliti dan mengkaji sebuah tapak, iaitu pembinaan cadangan untuk membina sebuah lapangan terbang di Seri Iskandar. Okey, jadi untuk pagi ni saya pun tak tahu, tapi saya tanya orang di sini dekat mana dia orang punya tapak laluan untuk ke tapak cadangan lapangan terbang di Seri Iskandar tu. Jom kita sama saksikan. Okey, ni laluan masuk nak ke tapak lapangan terbang Seri Iskandar. Okey, projek tak jalan tapi dia orang tengah mengkaji. Tapi tak tahu bila start projek ni. Tapi laluan ni memang cukup mencabar. Tak semua orang akan tahu dekat mana laluan dia sebenarnya. Kalau ikut pakai drone mungkin nampak, tapi kalau ikut darat mungkin korang kena usaha cari kawasan dia. Jadi saya pertama kali nak tengok dekat mana kawasan tu. So hari ni kita nak share kepada semua. Okay. So saya tak nak ambil konten panjang untuk video ni. Saya akan ke ni lah. Saya akan tengok dulu. Okey, macam dalam gambar tu saya lihat memang diorang ada masuk dalam kelapa sawit. Tapi saya tak tahu. Saya harap kat sini lah kawasan dia. Jadi kita tak jumpa lagi. Saya tetap usaha juga mencari. Sebab sini tak ada orang tempatan. Saya tetap mencari, tengok kat mana kawasan dia. Saya harap semoga dia pemudahkan dapat jumpa tapak dia tu. Sorry guys, masalah saya drone saya tak ada lagi. Kalau saya ada drone saya boleh shoot daripada atas. So macam ni kita kena ikut jalan bawah dulu. Sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di betul-betul tengah Fikran Nasaruddin ni, okey. Jadi saya tak nampak dekat mana lagi cadangan pembinaan tu. Guys, hari ni saya betul-betul meninjau kawasan tapak projek lapangan terbang yang digembar-gemburkan nak membina di jalan ni, laluan ni. Tapi saya tak nampak lagi. Sebab kalau saya perasan laluan ni bukan laluan kenderaan. Dia hanyalah laluan kabota ataupun laluan motor. Jadi macam okey, guys, pada hari ni aku nak bagi tahu saya betul-betul berada di kawasan cadangan projek lapangan terbang Seri Iskandar yang dikebar-gemburkan di kawasan area Fikran Nasaruddin ni. Jadi saya berada di dalam estate. Okey, jadi saya tak tahu dekat mana dia punya kawasan dia. Kalau korang perasan kat belakang saya ni ada papan tanda. Okey, jadi tak ada syarat mengatakan tanah lapang ke apa, memang tak ada. Saya dah habis pusing dah. Saya masuk belah sini saya dah masuk. Belah sini dah saya dah masuk. Belah belakang saya dah pergi. Yang ni hampir nak sangkut. Belah sini memang agak mencabar jugalah laluan ni. 4x4 boleh lalu lah. Kalau kereta biasa tak boleh. So saya tak tahu dekat mana kawasan dia. So kawasan saya ni dah betul dah. Jadi kawasan tapak tu saya tak jumpa lagi. Nampak sampai ke ujung kawasan saya pergi saya tak tahu mana tapak dia sebenarnya. Laluan saya dah betul dah ni. Sebab orang sini kan, orang sini bagi tahu laluan yang kita pakai ni laluan betul yang diorang masuk ni. Tapi saya tak sure dekat mana. Takut dalam ni pun boleh jadi.
Okay, jadi agak confused saya nak pergi sebab pertamanya dia kata berhampiran dengan Fekra Nasaruddin. Dia tak cakap dalam Fekra. Tapi bila saya fikir balik, kalau luar Fekra mesti kita nampak satu tanah, satu kawasan lapang, kawasan yang dah cuci. Jadi saya rasa macam mungkin dalam Fekra. Tapi bila dalam Fekra, saya pergi, saya tanya orang sini, dia orang kata memang betul dalam Fekra, bukan dekat luar kawasan Fekra. Tapi bila saya tanya dalam grup, saya tanya siapa-siapa ada info tentang di manakah perancangan projek lapangan terbang International Airport, iaitu Distrik Iskandar, dekat mana kawasan tu. Seorang pun tak membantu. Jadi untuk hari ni saya ambil keputusan untuk saya troker sendiri. Saya bertanya sendiri dengan orang sini. Tapi ada yang cakap kena naik motor. Kalau naik kereta tak lepas, sebab laluan dia sempit. Tapi saya cuba juga cari, tapi masih juga tak jumpa. Tapi saya tak tahu kat mana. Tapi laluan yang saya pakai ni adalah laluan yang betul, laluan yang untuk ke tapak projek tu. Tapi saya tak tahu kat mana. Jadi kita tak jumpa lagi lapangan sasar dia ataupun dia punya kawasan yang dah clear, dah cuci, iaitu kawasan tapak pembinaan itu. Memanglah projek ni belum lagi diumumkan bila tarikh jadual nak dibina, tapi kita dah tahu tapak tu kat mana. At least orang kata biar nampak benda tu dah terang sikit. Nampak sikit lah. Tapi dekat sini memang kawasan kelapa sawit, memang tak nampak apa. Yang saya nampak paya, yang saya nampak jalan yang tak berapa nak elok. Jadi saya tak nak beranikan diri untuk terus ke depan sebab laluan tu tidak mengizinkan, sebab dia punya dia punya laluan tengah dia tu tinggi, jadi tak lepas. So kalau pakai 4x4, lepas lah. Jadi untuk hari ni memang agak fail jugalah nak cari tapak dia. Tak jumpa, sampai lah ni tak jumpa. Laluan saya dah betul dah ni. Ni laluan nak patah balik lah. So saya tak tahu sama ada dalam ni pun boleh jadi, dekat pagar ni. Takut dalam pagar ni pun boleh jadi. Takut kawasan dalam. Kawasan dalam ni kalau korang perasan, dia macam tanah lapang tau. Dia nampak kelapa sawit, nampak, tapi kelapa sawit macam tak tertanam. Okey, hari ni tak tahulah sama ada angin saya baik ataupun tak. Ada seorang pakcik ni memang suka mancing dekat kawasan ni dengan makcik. Dia memang orang sini lah. Jadi kita tengok sama ada kawasan ni betul-betul ditunjuk ataupun tak. Dia kata petak 6. Lepas tu saya kata laluan saya pakai ni laluan betul dah ni. Saya tak salah laluan, cuma saya tak tahu dekat mana simpang. Tadi kita masuk antara dua simpang kan. Jadi simpang pertama tak lepas, simpang kedua kata makcik tu lepas pula kalau kereta biasa. Saya pun tak sure. Tapi saya speed lah. Saya malas nak buang masa kan. Okey, jom kita let's go, kita ikut makcik tu. Makcik tu ada kat depan. Jumpa pula. Aduh. Okey, tu makcik tu. Laluan saya tadi lah. Okay, ikut makcik tu. Dia macam dia orang ni orang pencen lah. Macam suami dia orang pencen. Sebab aku tanya tadi, makcik tu suri rumah tangga. Jadi dia macam tahu lah, dia tahu kawasan tu. Jadi kita harap-harap baik lah dia punya kabaran itu. Okay guys, tak jumpa. Dalam 1 kilo lebih aku lalu kat kawasan estate dia weh. Mananya tapaknya ni? Petak 6 ke petak berapa? Tapi tak apalah. Okay, aku berada di betul-betul tengah-tengah kelapa sawit ni. Tanah Fekra Nasaruddin. Kata pakcik tu petak 6. Jadi aku dah sampai ke petak 6. Tak nampak apa pun. Nanti zero. Okay. Dia memang dalam kelapa sawit. Laluan ni memang dalam kelapa sawit. Memang betul-betul tengah-tengah. Tak ada line. Apa pun tak ada. So kita ada lembu je. Airport tak jumpa, lembu jumpa. Tak boleh bawa lagi. Ni lembu.
Lembu tengah makan. Lembu. Gangster ni. Wah. Jumpa lembu aja. Anak lembu. Macam ni jalan nak masuk. Inilah puncanya. Kalau nak rajin sangat cari tapak projek lapangan terbang. Dia mesti ambil site, orang kata site yang orang tak nampak lagi. Nanti bila dah betul-betul projek ni jadi, baru kita nampak tanah tu lapang. Jadi aku sebenarnya tujuan aku buat konten ni, aku nak tahu sama ada projek ni betul-betul jadi ke tak. Sebab tu aku cakap laluan ni kena 4x4 naik. Kau tengok macam sial jalan dia. Tapi kalau kereta Myvi tu tak payahlah ngan korang nak naik jalan ni. Tak lepas punya. Sebab korang Myvi rendah. Tapi kalau 4x4 selamat lah. Gila. Aku masuk dalam estate, airport tak jumpa, anak lembu je jumpa. Laluan aku betul Ini memang laluan dia. Laluan nak pergi ke tapak lapangan terbang Sri Iskandar. Dia senang cerita lah. Kalau satu-satu projek, kalau nak membina satu-satu tempat, dia tak akan buat di depan. Dia akan buat di tengah-tengah. Kalau projek tu belum lagi laksanakan, dia akan datang, dia akan kaji tapak. Lepas tu dia akan tengok tapak tu. Okey, baru dia akan pergi shoot ke depan. Baru kita akan nampak satu projek mega yang akan secara langsung dan tidak langsung akan berlaku di depan sana. So, untuk hari ini saya datang sendiri, okey, terpaksa mengotorkan kereta sendiri, kereta kenderaan yang kita naik. Terpaksa untuk melihat untuk fasa pertama, iaitu tempat mana tapak projek di Sri Iskandar. Okey, tapak projek di lapangan terbang Sri Iskandar. Walaupun projek ni dengan cerita ada yang kata angan-angan tiap ayam, ada yang kata kabar-kabar angin, tapi kita tak kisah benda tu, lantaklah antara projek tu jadi ke ataupun tak, tapi kita nak tahu sama ada tapak tu di mana kawasan dia tu. Itu sahaja. Saya buat konten ni pun untuk nak tahu fasa pertama dekat mana tapak yang akan dibina dan akan dibina di kawasan ni. Dia akan bina untuk dalam dulu. Dia tak akan nampak di luar. Bila dah betul-betul projek tu dah naik, baru dia akan cuci clear hutan ni. Okey, itu saja fokus saya untuk hari ni. Jadi saya betul-betul dekat Paya tau, dekat Paya jap. Kalau korang tak biasa ikut laluan ni, kalau korang tak nak ambil tahu, tak nak tanya orang aku rasa korang akan mudah sesat tapi jalan ni memang aku boleh jamin lah. Aku boleh jamin kalau betul-betul tayar korang botak jangan datang lah. Serius aku cakap, memang akan pecah tayar kat sini. Laluan ni memang 100% line tak ada. First, kenapa saya minat nak tahu sangat projek ni? Okey, pertama, projek ni dah lama daripada zaman Najib lagi. Okey, yang kedua, terbenggalai sekian lama. Yang ketiga, pada tahun 2023 ni ada pula kabar angin mengatakan ataupun kabar yang mengatakan nak membina sebuah lapangan terbang international airport, iaitu lapangan terbang terbangsa Sri Iskandar. Jadi tapak di luar sana memang tak nampak. Kalau orang luar pun akan tertanya-tanya. Jangan cakap sekadar rupa tapi benda tak ada. Kabar angin je banyak kan. Jadi saya tak nak ambil tahu itu. Saya nak tahu dekat mana tapak yang diorang masuk tu. Maksudnya kita nak tahu tapak yang permulaan dia. Jadi bila projek tu dah siap, bila dah naik satu sukatan tanah ataupun satu macam signboard, dia akan buat sedikit dulu. Baru kita akan nampak di luar sana. So nak nampak di luar sana memang ambil jangka masa panjang tau. Serius cakap. Kita masuk dalam jalan ni pun hampir 1.2 kilo, okey. Bukan 100 meter, 1.2 kilo. Sebab saya yang langsung dalam ni. Korang tengok betapa jauhnya saya ikut dalam estate ni. Sampai line pun tak ada.
Okay, bila line tak ada, inilah jadinya. Right. So, ada juga aku tanya sebelum aku masuk area kawasan ni. Aku tanya pada orang yang duduk di sini, iaitu di grup. Aku tanya, sesiapa ada tahu tak dekat mana location yang mengembar-gemburkan cerita iaitu sebuah projek lapangan terbang antarabangsa Sri Iskandar nak dibina? Seorang pun tak jawab. Maksudnya tak tahu lah sama ada diorang tahu ataupun tak, sedangkan orang sini pun tak tahu dekat mana projek tu. Yang diorang tahu tapak 6, tapak 9. Lepas tu location dia tak ada kata putus. Sebab hutan lagi kan. Bila hutan ni lah jadinya. So laluan Kabota, memang yalah, orang kata korang kalau nak rajin masuk sini, korang akan perasan kereta korang mesti akan kotor punya. Normal lah kalau kita masuk kawasan berdebu. Ini saya masuk ni betul-betul tanah Fekra, bukan tanah persendirian, bukan tanah peserta, tanah Fekra Nasaruddin, iaitu Fekra lah. Nama je, sempena nama Nasaruddin. Maknanya ini bukan yang aku kata mungkin kat sini, bukan. Ini kira tanah diorang tanam pisang dekat area kawasan dalam ni. Jadi dia nak ada drone. Ada drone mudah, kau tak payah nak pergi jauh-jauh. Masalah drone ni nak kena tunggu dulu sikit lagi nak kumpul. Oh, memang berdebu. Korang tahu tak sebab apa aku rajin buat konten untuk hari ni? Besok aku gaji. Bila besok aku gaji, aku habis mana duit yang aku ada. Tapi tak banyak pun. Jadi habiskan duit minyak kat kawasan ni. Kalau belum gaji, aku akan ambil pada pertengahan bulan untuk aku buat shoot video ni. Jadi nak bagi tahu kepada semua projek lapangan terbang Sri Iskandar, dia punya laluan dia, first saya akan tunjuk dulu laluan masuk dia. Takut korang tanya aku, dekat mana kau masuk ni, laluan mana kan. Okay, sekejap lagi aku akan share. Okay, sebelum aku nak share ni, aku nak bagi tahu kepada orang pertama, bersesuaian dengan kenderaan 4x4. Memang dialu-alukan lah kalau korang ada untuk masuk ke kawasan ni. Kalau pakai kereta biasa tak ada 4x4, saya bagi tahu awal lah, tak digalakkan kereta yang berbumper tinggi dan kereta yang korang ubah-ubah bumper tu kan. Kereta Myvi tu utamanya sebab dia rendah. Kalau korang masuk laluan yang aku masuk ni, memang korang tak akan lepas keluar, akan sangkut. Aku yang kereta macam ni pun aku sangkut, petang lagi korang kereta tak boleh sangkut. 4x4 insyaAllah selamat. Atau Toronto ataupun Ford Ranger. Sebab kereta dia tahan lasak. Kereta kita ni tahan race je. Jadi laluan ni memang kena be careful lah. Dia tak boleh nak bawa laju sebab jalan tak berapa cantik. Walaupun jalan dia berbatu, tapi nak masuk ke kawasan tu tadi, aku cakap terus terang rim 100% boleh bengkok. Kalau korang pakai rim bukan standard, yalah korang beli rim mungkin 800,000, dia akan bengkok. Sebab laluan ni tak digalakkan untuk kereta yang orang kata korang yang ubah-ubah tu. Kalau kereta yang kau ubah-ubah tu masuk ke kawasan ni untuk nak tengok sendiri dekat mana tapak projek tu, yalah kadang-kadang tak semua orang yang rajin nak visit kawasan yang belum lagi dibina. Tapi macam aku suka sebelum terbina lah aku nak tahu kat mana tapak tu, sebelum nak jadikan satu babak cerita untuk kita akan masuk ke fasa seterusnya. Okay, jadi bila aku masuk ke kawasan ni, laluan depan ni bagi aku selamat lagi, tapi tak digalakkan untuk yang berbumper tinggi dan juga berspoiler yang korang kan suka spoiler yang bawah-bawah tu, nampak macam garang tapi lemah bila jalan dia. Bila rendah confirm sangkut ataupun korang punya spoiler tu akan patah. Ni nasihat aku lah sebab aku yang masuk. Aku bukannya tak masuk. Kalau aku tak masuk, aku tak buat cerita je ni. Kalau aku masuk, aku buat cerita. Sebab aku, bila kita nak buat satu video, kita nak pamerkan kat orang, aku nasihatkan sebelum nak bercakap tu, kita bagi nasihat dulu. Sebab kadang-kadang
nasihat tu lah boleh membantu orang kita supaya maklumat tu detail. Tapi saya minta maaf, hari ni saya memang betul-betul minta maaf. Sedih, kecewa pun ada sebenarnya. Sebab laluan yang saya ikut ni, yang korang nampak ni laluan balik. Tadi laluan pergi tadi yang korang nampak ni, saya dah betul dah ni. Ni laluan nak ke tapak cadangan projek Sri Iskandar, lapangan terbang Sri Iskandar. Tapak ni dah betul. Sebab aku dah masuk dekat kawasan sepadan Tanah Fekra Nasaruddin. Ni tanah Fekra ni, bukan tanah persendirian. Maknanya kepunyaan Fekra. So bila apa-apa diorang nak buat projek, bila-bila masa saja kawasan ni boleh dicuci. Tapi apa yang aku fahamkan, orang sini ada cakap, kalau jadilah projek lapangan terbang ni, dia punya lapangan dia tu daripada Fekra Nasaruddin tu Bandar U terus ke Lambor. Ni apa aku faham lah. So kalau macam aku bagi tahu awal lah, dia lapangan terbang ni kalau start je diorang nak membina, diorang akan tunjuk dekat mana kawasan nak dibuat. Diorang takkan cuci dulu di depan. Sebab itulah aku nak bagi tahu korang, dia bukan semua projek mega yang berimpak tinggi ataupun yang menyumbang kepada ekonomi. Sekejap aku tanya brother ni pun, dia pun tak tahu. Dia ni orang sini tau. Dia ni orang sini. Dia ni kira macam peneroka lah. Dia macam orang Fekra. Aku tanya dia pun dia tak tahu. Dia cakap yang kami tahu tapak 9 masuk dalam. Itu je lah laluan dia. Tapi kawasan yang tapak projek tu semua boleh dikatakan completely tak tahu. Tapi aku ingat ada yang tahu, tapi tak jumpa orang yang tahu tu. Jadi susah lah. So kita dah keluar jalan exit, kita dah ikut jalan tar. Jalan laluan masuk nak pergi tempat tengok tapak projek lapangan terbang Sri Iskandar. Make sure korang kena cari signboard Pusat Penyelidikan Pembangunan Fekra Berhad. Korang tengok makan masa berapa dia punya dalam tu, yang pagar tu 1.45 kilo. Okey, kalau masuk laluan tadi campur 2.45 kilo, hampir 4 kilo kita dalam perjalanan kita berdebu kereta kita untuk hari ni. Okeylah korang, apa-apapun good luck yang mana yang nak cari tu tapak projek lapangan terbang. Kalau korang berjaya, korang memang orang kata pandai lah. Tapi buat masa ni aku rasa boleh dikatakan 0.000% kalau korang akan jumpa. Kecuali orang Fekra sendiri yang akan tahu dekat mana tapak projek tu. Itu saja perkongsian saya pada hari ni. Thank you for watching my video. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. InsyaAllah juga video pasal lapangan terbang ni kita akan bawa perkembangan dari semasa ke semasa. Kita akan korek juga dekat mana tapak tu. Kita akan cari juga orang tu dekat mana. Jadi untuk hari ni saya hanya mampu berjaya melaksanakan tugas seperti jumpa jalan sahaja. Laluan ke tapak projek Sri Iskandar tu memang betul. Tapi tapak dia kita tak tahu. Tapi pakcik tu cakap tapak tu tapak projek tu dekat tapak 9. Aku tanya dia tapak ni tapak apa? Dia kata tapak tu macam kita lalu tu, itu kira macam satu tapak lah. Satu tapak iaitu nombor 9. Tapak 9 lah. Okey, jadi pakcik tu pun tak tahu sebab Otai pun tak tahu. Kita yang bukan orang sini pun lagi tak tahu. Jadi pakcik tu hanya bagi tahu laluan yang aku pakai ni, laluan yang aku ikut yang sepanjang korang ikut aku berjalan pusing, patah balik pusing tu. Itu laluan tu betul laluan yang orang kata nak ke tapak projek tu. Tapi
tapak tu kita tak jumpa. Miss satu kawasan. Jadi aku punya konten untuk hari ni, sekali lagi aku minta maaf. Tapi aku harap dekat orang luar sana yang rajin nak buat konten macam aku, kalau korang betul boleh cari, handal, korang buat. Kalau korang tak mampu, tak digalakkan buat. Sebab korang akan hanya keluar sia-sia je. Kereta kotor, tak dapat apa-apa hasil. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bawa video yang akan datang.